Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada sesi Tarbawi Talk kali ini saya ingin berkongsikan sebuah kisah yang terdapat dalam sirah Nabawiyah, yakni peperangan Zatul Riqaq. Untuk pengetahuan semua, peperangan ini berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, yakni selepas pengusiran Bani Nadir. Namun begitu, sebenarnya peperangan ini adalah kesinambungan daripada satu peristiwa yang berlaku sebelum pengusiran Bani Nadir. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai peristiwa Bir Ma'unah, di mana ada 70 orang sahabat telah syahid, telah dibunuh oleh sebuah kabilah yang terdapat di Najdi. Oleh itu, untuk membalas perbuatan mereka tersebut, Rasulullah bersama 400 orang sahabat, ada pendapat mengatakan bahawa 700 orang sahabat bergerak daripada Madinah menuju ke perkampungan tersebut di Najdi. So, apa yang menarik sangat dalam peperangan ini kan? Dalam peperangan ini, kebanyakan para sahabat yang ikut berperang itu, kebanyakan mereka ni adalah orang miskin, orang yang fakir, tidak mempunyai haiwan tunggangan. Jadi bila mana mereka tak mempunyai haiwan tunggangan, mereka ni berjalan kakilah menuju ke lokasi tersebut. Maka oleh kerana perjalanan itu jauh, melalui tanah-tanah kering yang kontang, cuaca yang panas, maka kaki-kaki mereka ni melecet. Ada beberapa sahabat, kuku mereka ni tercabut daripada kaki kan. Dahsyatnya para sahabat, pengorbanan para sahabat kan. Bagaimanalah kita nak mencontohi mereka kan. Tapi apa yang kita boleh dapat daripada kisah ini adalah bagaimana kemiskinan ni tidak menghalang sahabat untuk pergi berjihad. Walaupun tak ada haiwan tunggangan, maka itu bukanlah alasan untuk tidak pergi berperang. Mereka ni tidak lemah semangat atau menyerah kan. Diuji dengan kaki melecet, tapi disebabkan perasaan cinta mereka ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan cinta mereka ni terhadap Rasulullah, dan inginkan syahid, maka mereka pergi berperang. Inilah yang patutnya kita contohi kan. Dalam satu surah, dalam surah At-Taubah ayat ke-111, Allah berfirman kan, mafhumnya Allah membeli daripada orang mukmin ini jiwa dan harta mereka kan. Mereka ni pergi berperang, mereka sama ada mereka ni membunuh ataupun dibunuh, maka Allah memberi balasan syurga terhadap mereka kan. Itulah kan, itu yang sebenarnya matlamat akhir para sahabat kan, iaitu syurga itu sendiri ya. Nah, selain daripada kisah ini, terdapat lagi satu kisah yang menarik. Ini selepas peperangan ini kan, sebenarnya tak ada peperangan pun dalam peperangan ini kan. Kebanyakan musuh-musuh Islam pada waktu itu, orang-orang musyrik pada waktu itu, bila nampak tentera Islam, mereka ni melarikan diri kan. Inilah kan, Allah mencampakkan rasa takut dalam diri orang musyrik tersebut, sehingga mereka ni melarikan diri kan. Maka dalam peperangan ini tak ada sahabat pun yang syahid. Selepas itu, semasa dalam perjalanan pulang, mereka ni bermalam di satu tempat. Maka ada 2 orang sahabat yang ditugaskan untuk berjaga malam lah. Dalam bahasa Arab dinamakan sebagai hirasah. Yakni sahabat tersebut bernama Ibad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Setelah mereka berkeputusan bahawa Ibad bin Bishr akan berjaga malam dulu, kemudian baru Ammar bin Yasir. Waktu itu, semasa Ibad bin Bishr tengah solat, datanglah seorang musyrik memanah tepat kena pada Ibad bin Bishr. Apa respon Ibad bin Bishr? Ibad bin Bishr kena panah kali pertama, dia cabut, dia teruskan solat dia. Kemudian orang musyrik tu panah kali kedua, kena. Ibad bin Bishr cabut, dia teruskan solat dia. Kali ketiga, orang musyrik tu panah, kena Ibad bin Bishr. Ibad bin Bishr cabut, dia teruskan solat dia, dia rukuk, sujud dan habiskan solat. Selepas itu dia kejutkan Ammar bin Yasir. Dikatakan pada Ammar bin Yasir bahawa aku kena panah kan. Ada orang musyrik di sekitar kawasan kita ni kan. Maka benda ini kita kena laporkan pada Rasulullah SAW. Maka mereka pun pergi laporkan pada Rasulullah. Dahsyatnya kekhusyukan para sahabat ni kan. Bila mana dia beribadat, maka rasa sakit tu tidak mengganggu pun solat dia kan. Kalau kita tengok dalam kisah ini, Ibad bin Bishr pada kali 3 baru ada teringat kan.
sebenarnya dia ni ada tanggungjawab yang perlu disettlekan, yang perlu diselesaikan. Ini Rasulullah telah tugaskan dia dan Ammar bin Yasir untuk berjaga malam. Maka jika ada berlaku ancaman daripada musuh, kena laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka oleh kerana rasa tanggungjawab tersebutlah, maka Ibad bin Bishr habiskan solat dia. Kemudian baru dia kejutkan Ammar bin Yasir dan laporkan perkara tersebut kepada Rasulullah. Bukanlah rasa sakit tu yang menyebabkan dia berhenti solat kan. Dahsyatlah iman para sahabat ni kan, kekhusyukan para sahabat kan, yang perlu kita ambil contoh kan. Kalau kita ni diuji lah sebab tu solat kan, tiba-tiba kena gigit kerengga, kita dah kelam kabut dah, mana kerengga datang ni. Saya pun teringat satu lagi kisah kan, sebab tu saya tengah mukhayyam beberapa minggu yang lepas. Masa tu di kawasan hutan lah, tiba-tiba sedang kami dengan tazkirah tu, ada dipan lalu bawah kami. Maka orang yang sebut semua kelam kabut lah. Dipan kalau kena gigit memang sakit, bisa kan. Maka kami pelarikan diri. Tapi para sahabat ni kena panah 3 kali kot, kena panah. Tapi tetap teguh juga untuk menggunakan solat. Inilah kan, betapa hebatnya peribadi-peribadi sahabat yang kita kena ambil ibrah daripada mereka kan, dan mencontohi mereka dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan teladan yang ditunjukkan oleh para sahabat ini, kita boleh meniru sikap mereka dan menyampaikan dakwah Islam ni kepada orang ramai. Wallahu alam. InsyaAllah sampai di sini sahaja perkongsian yang ringkas. Jika anda suka, sila like, share dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.